Dah macam-macam kes dah yang Abang Boy share dengan korang pasal psikopat. Ini adalah salah satu daripadanya. Seperti ramai yang tahu, psikopat ni dia ada dua personality. Satu, dia nampak macam biasa je, memiliki keluarga yang bahagia dan selalunya ada kejayaan yang bagus. Tetapi di belakang mata yang memandang, dia adalah orang paling setan yang pernah hidup dekat dunia ni. Kali ni Abang Boy nak kupas satu kes yang sangat-sangat sick guys. Seorang pembunuh bersiri yang bagi je anak-anak dia bermain di tempat dia tanam semua mayat mangsanya. Mayat pula banyak gila sampaikan sehingga ke hari ini masih ada lagi orang jumpa tulang-tulang mangsa. Ada juga yang claim yang rumah tu berhantu disebabkan masih ada mangsa yang masih tertanam di bawah rumah. So sediakan popcorn siap-siap. Cerita kali ni memang gila guys. Tapi sebelum tu, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Seorang lelaki gay yang bernama Tony Harris setiap malam akan berkunjung ke kelab malam bertanyakan pasal kawan dia, Roger Allen Goulet. Kali terakhir dia dilihat meninggalkan rumah ibunya dan berkunjung ke sebuah kelab malam gay di bandar Indianapolis pada 2 Julai 1994. Lepas tu dia lenyap macam tu je. Roger ni sebenarnya bukan gay yang pertama hilang dekat bandar Indianapolis. Sejak pertengahan Jun 1980, 17 lelaki dilaporkan hilang dan 12 daripadanya telah ditemui mati di sepanjang lebuh raya persekutuan I-70. Persamaan di antara mereka adalah mereka sering berkunjung ke kelab malam gay di sekitar bandar. Keadaan mayat pula ditemui tak berpakaian dan ada kesan mangsa dicekik. Polis jumpa mayat-mayat tu semua di antara Indiana dan Ohio. Jarak dalam lebih kurang 300 km guys. Media menggelarkan pembunuh misteri ni sebagai I-70 Strangler. Tak tahulah apa yang terjadi, tetapi pada tahun 1991, tiba-tiba diorang tak jumpa dah mayat di sepanjang highway tu. Tetapi itu tak bermakna yang pembunuhan ni stop berlaku tau. Lelaki gay di sekitar bandar Indianapolis masih dilaporkan hilang. Polis pada masa tu ingat yang ada kemungkinan diorang ni berpindah ke bandar lain yang lebih open dengan hubungan sejenis ni, seperti New York ke ataupun San Francisco. Tetapi Tony macam tak boleh terima yang best friend dia boleh hilang macam tu je tanpa bagi tahu maknya yang dah tua. Semua barang-barang Roger pun masih ada kat rumah tau. Polis tak membantu sangat pun. Mujurlah si Tony ni berjumpa dengan penyiasat persendirian yang nak tolong. Nama investigator tu adalah Virgil Vandegrift. Sebenarnya bukan Tony seorang je yang nak cari kawan dia. Ada 2 orang lagi ibu yang minta si Virgil ni tolong cari ke anak diorang yang juga hilang entah ke mana. Sebenarnya mula-mula si pakcik Virgil ni malas nak layan. Tetapi si mak-mak ni tak berhenti call hari-hari guys. Lepas tu si Tony pula call. Virgil dah rasa pelik dah. Last dia decide untuk siasat juga kes ni. Mangsa hilang dalam ketiga-tiga kes ni ada satu persamaan. Selain daripada ketiga-tiga ni adalah homoseksual, dorang ni dalam lingkungan umur yang lebih kurang sama. Dan dorang juga selalu mengunjungi bar di sekitar bandar Indianapolis. Pakcik Virgil decide untuk bekerjasama dengan Tony untuk korek misteri ni. Dia dan Tony mengedarkan flyers orang hilang di sekitar bandar, termasuklah di kelab-kelab malam. Tak sampai seminggu, dorang dah dapat clue. Tony Harris pada masa tu tengah minum di salah sebuah bar bila dia perasan seorang mamat tenung je flyers tu lama-lama. So Tony pun pergilah dekat tu, tanyalah kod-kod yang lelaki tu tahu pasal kehilangan Rogers. Lelaki misteri tu memperkenalkan dirinya sebagai Brian Smart. Memang sah terang-terang nama tu nama tipu. Tetapi Tony ni layankan je. Brian mengatakan yang dia bekerja sebagai penjaga satu rumah besar di pinggir bandar. Dia invite Tony untuk ikut dia. Tony tahu kalau salah langkah ni ada kemungkinan nyawa dia pula yang akan melayang. Tetapi dalam pada masa yang sama, dia nak sangat tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada member baik dia tau. So dia dalam takut-takut tu pun decide untuk ikut mamak Brian ni. Perjalanan pula agak jauh ke pendalaman.
Hampir 40 minit perjalanan guys. Mula-mula si Tony ni pun cuak lah juga. Yelah, lelaki tu baru je dia kenal. Bawa pergi dekat tempat yang tak pernah dia sampai pula tu. Kalaulah dia dibunuh pada masa tu, tak ada siapa yang nak datang tolong. Tempat tu betul-betul tempat jin bertendang guys. Tetapi sampai-sampai je dekat kawasan tempat si Brian ni bekerja, Tony terkejut. Tony tak expect yang rumah besar yang dikatakan Brian betul-betul besar. Properti tu memiliki 18 ekar tanah yang luas, dikelilingi oleh hutan. Rumah pula style English cottage lama. Siap ada indoor pool lagi guys. Ini memang pot rumah-rumah orang kaya lah. Jiran paling dekat adalah dalam jarak 1 kilometer daripada tempat ni. Bila Tony masuk dekat dalam rumah tu, dia describe rumah tu agak bersepah dengan sampah-sampah makanan dan juga botol bir. Brian mengajak Tony untuk mandi dekat swimming pool yang terletak di basement. Sampai-sampai je dekat pool, Tony rasa pelik. Sebab dekat sekeliling pool tu terdapat patung-patung manikin yang tak berbaju dengan bermacam-macam pose. Creepy siut. Papa, segigih si Tony ni, dia lagi berani daripada abang boy kot. So anyway, si Tony ni buat macam biasa je. Dia dan Brian mandi-manda dekat dalam pool tu sambil bermanja-manja. Si Brian ni naik dekat atas dan duduk di tepi pool sambil minum bir. Brian mengatakan yang patung-patung tu semua membuatkan dia rasa dia tak berkeseorangan. So tengah-tengah dia minum tu, tiba-tiba Brian tanya, pernah tak Tony ni experience autoerotic asphyxiation? Brian mengatakan yang benda ni dapat meningkatkan lagi klimaks dalam perhubungan seks. So bagi siapa-siapa yang tak tahu, autoerotic asphyxiation ni berkaitan dengan cekik-mencekik lah lebih kurang. Kalau korang nak tahu, korang boleh google sendiri. Benda ni untuk general knowledge sahaja tau. Jangan cuba. Bahaya gila kot benda ni. Benda ni boleh menyebabkan kerosakan di saraf otak dan yang paling teruk adalah kematian. Pada tahun 2016, lepas filem 50 Shades of Grey keluar, sebanyak 19,000 kematian telah dicatat di serata US akibat benda ni. So anyway, Brian mengatakannya dia mahir bab erotic asphyxiation ni. Hanya dengan menekan 2 titik di leher seseorang, seseorang tu boleh mencapai klimaks. Dalam hati Tony, memang confirm lah Mamat Brian ni pembunuh kawan baik dia. Brian kemudiannya menyuruh Tony untuk mengambil satu paip getah dan mengarahkan Tony untuk mencekiknya. Cuak gila member. Gila kau. Tersilap cekik, boleh mati guys. Tapi Tony tahu, satu-satunya cara untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada Rogers adalah untuk mendapatkan kepercayaan Brian. Dia buat. Pelan-pelan dia cuba untuk menjerut leher Brian dengan paip getah tu. Okey, dah settle. Sekarang turn Brian pula untuk cekik Tony. Sudah. Satu hal pula. Dalam takut-takut tu, si Tony menyerahkan tekuknya. Literally. Memang Brian buat betul-betul guys. Tetapi si Tony ni pandai. Baru je si Brian ni nak jerut sikit, Tony berlakon acah-acah macam dah tak boleh bernafas. Lepas tu Tony acah-acah pingsan. Brian pun melepaskan jerutan tu dan cuba untuk mengejutkan Tony. Tak berapa lama selepas tu, Tony bangun. Brian mengatakan yang benda ni sangat-sangat bahaya. Pernah juga berlaku aksiden sebelum ni. Bangun-bangunnya Tony terus tanya guys, benda ni ke yang terjadi kepada Roger? Adakah Roger mengalami aksiden? Muka Brian terus berubah tiba-tiba. Dia cuba mengelak daripada menjawab soalan Tony. Last-last Brian cakap yang dia dah penat dan offer Tony untuk tidur di dalam salah sebuah bilik di dalam rumah tu. Memang tak lah si Tony ni nak tidur situ. Dah berapa kali yang si Brian ni ada peluang untuk bunuh Tony. Kang tak pasal-pasal nyawa dia pula melayang. Dia memaksa Brian untuk menghantarnya pulang pada malam tu juga. Tony berjanji akan datang balik ke rumah Brian pada hari Rabu next week. Tony masih tak puas hati sebenarnya. Dia tahu Brian ada kena-mengena dengan kehilangan member baik dia. So Brian pun ikutkan je lah kehendak si Tony ni. Dia hantar balik Tony ni ke bandar. Pada keesokan harinya, Tony telah kontak Pakcik Virgil kita tentang info yang dia dapat. Kedua-duanya pergi kat balai polis untuk melaporkan pasal benda ni. Tetapi seperti biasalah, tak ada orang punya layan. Yelah, kalau kita fikirkan balik lah, tak ada satu pun bukti kukuh yang dapat mengaitkan Brian dengan mana-mana kes orang hilang. Setakat cekik-cekik je, si Tony pun masih hidup lagi tau.
So hanya seorang je inspektor yang interested dengan laporan Tony ni, iaitu Inspektor Mary Wilson. Mary ni adalah salah seorang pegawai polis yang bertugas di unit orang hilang. Dia betul-betul nak selesaikan kes ni. Dia langsung tak ada masalah untuk bekerjasama dengan Pakcik Virgil dan juga Tony. Kesemua ni ingin mendapatkan jawapan atas misteri orang hilang sejak tahun 1980-an lagi. Mary dan juga Virgil nak buat undercover memang tak boleh lah guys. Barai gila. Sekejap je suspek akan tahu yang dorang dua ni polis. So dorang hantar Tony untuk pergi undercover ke bar di sekitar bandar Indianapolis. Seperti yang dijanjikan, pada hari Rabu, Tony pergi ke bar untuk berjumpa dengan si Brian. Tetapi Brian ni tak muncul-muncul. Tapi tak apa, si Tony ni tahu Brian akan muncul tak lama lagi. Lelaki macam Brian ni mana boleh berhenti daripada mencari mangsa. Pada 29 Ogos 1995, 3 bulan selepas kali terakhir Tony berjumpa dengan Brian, Tony pergi ke bar yang bernama The Varsity Lounge di tengah-tengah bandar Indianapolis. Dia tak expect apa-apa pun. Dia just nak pergi berjumpa dengan kawan-kawannya pada malam tu. Tengah-tengah Tony ni melepak, Tony perasan dekat satu corner ada seorang lelaki yang agak familiar. Rupa-rupanya lelaki tu adalah Brian Sbudd. Tony memang lama gila kot tunggu nak jumpa dengan mamak Brian ni. Tony decide untuk buat satu tindakan drastik. Dia terus berdiri atas meja dan terus menjerit guys. Ini adalah pembunuh bersiri sambil menunjukkan jarinya ke arah Brian. Brian pun apa lagi, terus keluar daripada bar tu dan masuk ke dalam kereta. Beberapa pengunjung ikut Brian ni keluar sekali dan sempat menulis nombor plate kereta Brian. Tony kemudiannya telah menghubungi Inspektor Mary dan setelah membuat semakan, mereka telah dapat tahu identiti sebenar Brian. Nama sebenar Brian adalah Herbert Richard Baumeister. Alamat terakhir Herbert adalah di sebuah estate yang bernama Fox Hollow Farm di pinggir bandar Indiana. Pada pagi itu juga, Inspektor Mary dan juga rakannya telah mengetuk pintu rumah Herbert. Mary mengatakan yang Herb adalah suspek dalam beberapa kes kehilangan di sekitar bandar Indianapolis. Bila Mary minta kebenaran untuk cek dekat dalam rumah, Herbert tak bagi guys. Herbert cakap kalau nak cek dekat dalam rumah dia, Mary perlu datang dengan waran geledah. Mary terpaksa belah daripada situ. Herbert telah menghubungi isterinya yang pada waktu tu berada dekat rumah mertuanya, mengatakan yang polis telah menuduhnya dan atas kesalahan merompak. Dia cakap kalau polis datang lagi kat rumah dia tanpa waran, jangan bagi diorang masuk. Sebenarnya susah gila kot Mary nak dapatkan waran geledah, disebabkan rumah Herbert ni terletak di luar bidang kuasa Jabatan Polis Indianapolis. Pihak berkuasa Westfield pula tak nak keluarkan waran sebab tak ada bukti yang kukuh. Dan sebenarnya pihak berkuasa tempatan tak nak mengaku yang dekat mukim diorang ni wujud seorang pembunuh bersiri. Dan untuk menyukarkan lagi penyiasatan, Herbert menyuruh wife dia untuk tak membenarkan polis masuk ke dalam rumah. Dalam pada masa yang sama, situasi dekat dalam rumah Herbert ni memang chaos guys. Herbert punya mood swing macam orang gila. Kadang-kadang tu Herbert akan marah isterinya dan juga anak-anaknya. Tak pasal-pasal guys. Sebab salah sikit pun dah boleh mengamuk macam orang gila. Herb dikatakan selalu dalam keadaan mabuk dan jarang pergi ke kerja. Herbert Baumeister sebenarnya adalah seorang yang berjaya guys. Pada ketika umurnya 47 tahun, dia mempunyai bisnes yang berjaya. Dia memiliki beberapa kedai yang menjual barang-barang terpakai yang bernama Save a Lot. Lebih kurang macam kedai bandar lah. Dia adalah anak seorang doktor yang berjaya. Pada masa kecil pun, dia dibesarkan dalam keadaan normal je. Dia tak pernah didera dan dia bukan juga mangsa buli dekat sekolah. Tetapi si Herb ni ada perangai pelik. Daripada awal-awal lagi, dia telah menunjukkan yang dia mengalami penyakit mental. Kawan-kawan sekolah Herbert ni describe Herbert sebagai seorang yang pelik. Ada sekali tu Herbert mengatakan yang dia suka rasa kencing. Dia selalu bertanyakan kepada kawan-kawannya, apa agaknya rasa kencing korang? Hei gila mat. Kalau abang boy ada member macam tu lah, dah lama kena palau. Tetapi orang sekeliling Herbert ni seronok berkawan dengan si Herbert sebab dia ni pak lawak lah lebih kurang. Ada je prank yang dia akan buat untuk mendapatkan perhatian. Ada sekali tu dalam perjalanan ke sekolah, Herbert terjumpa bangkai burung gagak. Dan dia ambil bangkai tu dan dia letaknya dekat dalam poket seluar guys. Masa cikgu tengah mengajar dekat depan, dia pergi balingnya bangkai tu dekat atas meja cikgu semasa cikgu tu tak nampak. Sekolah telah memaksa ayah Herbert untuk menjalankan ujian psikiatri ke atas Herbert. Ujian tu mendapati yang Herbert mengalami masalah skizofrenik. Tetapi setakat itu je lah. Herbert tak pernah menjalani rawatan untuk penyakit mentalnya. Herbert cuba untuk mengawal penyakitnya dengan ubat-ubat penenang yang diberikan oleh ayahnya.
Selepas tamat je zaman persekolahan dia, ayahnya telah menolongnya untuk mendapatkan pekerjaan. Dia telah mendapat kerja sebagai wartawan pelatih di sebuah syarikat newspaper. Kawan-kawan sekerjanya mengatakannya Herbert sentiasa berpakaian smart dan dia mempunyai potensi untuk berjaya dalam hidupnya. Sebab dia ni rajin gila kot. Tetapi satu je lah yang rakan sekerja si Herbert ni perasan. Herb ni macam susah nak bersosial sikit. Tetapi pada masa yang sama, penyakit mental dia pun bertambah teruk guys. Ada sekali tu dengan harapan untuk impress rakan sekerja dia, si Herbert ni, dia pergi pinjamnya kereta mayat daripada kenalan bapak dia untuk dia bawa kawan-kawan dia ni pergi tengok perlawanan American football. Apakah mental tu mamat ni? Herbert anggap benda ni macam lawak. Padahal kawan-kawan dia net takut dengan perangai dia. Pekerjaan Herbert selepas tu adalah di sebuah syarikat penjualan kereta. Herbert meneruskan lagi prank-prank bodoh dia. Ada sekali tu, dia pergi kencingnya dekat atas meja bos dia tau. Saja suka-suka guys. Mamat ni siap kencing dekat surat yang sepatutnya ditujukan kepada Governor Bandar Indianapolis. Dia punya prank tu cukup untuk membuatkan dia dibuang kerja. Herbert telah berkahwin dengan Julie Sater pada tahun 1971. Perkahwinan diorang ni pun banyak gila masalah. Mula-mula masa dating tu, si Julie ni tertarik dengan kehandsoman dan juga sifat Herbert ni yang pandai mengambil hati. Tetapi lepas je kahwin, barulah tahu perangai si Herbert ni yang sebenar. Kau nak tahu tak malam pertama? Herbert tak sentuh pun Julie ni. Dia menyuruh Julie ni untuk tidur sendiri sementara dia dekat ruang tamu baca newspaper. Sepanjang usia perkahwinan diorang yang selama 25 tahun tu, Herbert dan Julie hanya pernah bersama sebanyak 6 kali je guys. Dan 3 daripadanya telah menggunakan mereka ni 3 cahaya mata. Setiap kali diorang bersama, Herbert akan menyuruh Julie untuk sentiasa berpakaian. Sebab menurut Herbert sendiri, dia geli tengok tubuh perempuan. Dan si Herbert ni pun tak pernah kot bagi si Julie ni tengok dia berbogel. Selepas kelahiran anak mereka yang ketiga pada tahun 1988, Herbert telah meminjam duit sebanyak $4,000 daripada ibunya dan start perniagaan jual baju terpakai yang diberi nama Save a Lot. Tengok-tengok kedai tu hit pula. Dia buka lagi beberapa cawangan di sekitar bandar Indianapolis. Pada tahun 1991, Herb telah berjaya mengumpul cukup duit untuk membeli sebuah rumah yang memiliki 18 ekar tanah di Westville, Indiana yang bernama Fox Hollow Farm. Pada masa ni, perkahwinan dorang ni terlalu toksik sehingga setiap bulan si Julie ni akan bawa anak-anak dorang untuk spend masa dengan ibu mertuanya yang terletak 240 km daripada rumah. Julie akan menghabiskan masa dorang dekat sana beberapa minggu. Sementara si Herbert ni akan duduk di rumah dengan alasan untuk handle bisnes. Masa dia seorang-seorang ni lah yang Herbert akan membawa lelaki-lelaki gay ke rumahnya untuk buat projek. Dan kemudiannya akan membunuh mereka. Tetapi si Herb ni buat silap. Dia dah banyak sangat bunuh orang sampaikan dia dah tak berhati-hati. Pada tahun 1994, anak-anak Herb sedang bermain di belakang rumah. Tengah-tengah elok bermain tu, tiba-tiba salah seorang daripada anaknya terjumpa pula satu tengkorak yang separuh ditanam. Memang menggelabahlah si Julie. Bila Julie ni tanya dekat Herbert, Herbert dah standby jawapan dah. Dia cakap yang tengkorak tu adalah daripada koleksi barang-barang bapak dia. Kan bapak dia doktor. So bapak dia adalah tinggalkan beberapa barang perubatan untuk Herb ni selepas kematiannya. Disebabkan tak nak simpan tengkorak tu, dia pun tanamlah dekat belakang rumah. Disebabkan dah tak tahan dengan perangai si Herbert ni, Julie telah memfailkan cerai dan berjaya mendapatkan hak penjagaan penuh anak-anak mereka. Pada 24 Jun 1996, Julie memberi kebenaran kepada Inspektor Mary untuk datang geledah properti Fox Hollow Farm bila si Herbert ni membawa anak mereka pergi camping. Julie juga telah memberitahu 2 tahun sebelumnya anak mereka telah terjumpa satu tengkorak di belakang rumah. Inspektor Mary datang bersama 2 orang pegawai polis di daerah Westville. Mula-mula tu 2 orang pegawai tu macam tak percaya sebenarnya. Dorang ikut Inspektor Mary ni semata-mata nak buat kerja je. Menurut pegawai tu, yang dorang kenal sangat si Herbert ni, dah tak mungkinlah Herbert adalah seorang pembunuh. Sampai-sampai je Julie telah menunjukkan tempat dekat mana anaknya jumpa tulang-tulang tu. Polis pun carilah. Dorang cari pun acuh tak acuh je. Selak-selak semak tu, dorang terjumpa satu tulang yang seakan-akan telah terbakar. Dorang tak dapat pastikan sama ada itu adalah tulang manusia ataupun binatang. Tetapi muka seko-seko berubah terus bila salah seorang daripada pegawai polis tu terperasan something.
Dekat tempat diorang berdiri tu sebenarnya macam ada batu-batu yang berwarna putih tau. Bila dia periksa, sebenarnya benda tu bukan batu kan. Benda tu adalah gigi dan tulang-tulang manusia yang telah hancur. Tapi kan, walaupun dengan apa yang diorang jumpa tu, diorang masih 50-50 tau. Diorang masih ingat yang tulang yang diorang jumpa tu adalah tulang binatang. Satu ujian forensik telah dibuat dan diorang mengesahkan tulang tu adalah milik seorang lelaki. Dan yang paling mengejutkan adalah ujian tu mendapati yang mangsa baru je mati. Serta-merta usaha pencarian dimulakan. Dalam masa 24 jam, polis dah penuh gila dekat estate tu. Julie pada masa ni risau gila kot pasal nasib anak-anak dia. Sebab iyalah anak-anak dia dekat bawah jagaan si Herb kot pada masa tu. Satu kereta peronda telah dihantar ke tapak camping tu untuk mendapatkan anak-anak mereka. Herb ni tak melawan pun. Dia bagi je polis ambil anak-anak dia. Sebab pada masa tu dia ingat benda ni berkenaan dengan urusan cerai dia dengan Julie. Dia malas tak buat hal. So dia bagi je lah anak-anak dia. Pada masa ni, Herb tak tahu yang polis dah ada dekat rumah dia. Di Fox Hollow Farm, seramai 60 sukarelawan dan juga pasukan polis telah bertungkus lumus cuba untuk mencari banyak lagi bahan bukti. Dalam masa beberapa hari je, polis telah menemui 55,000 sepihan tulang dan juga gigi manusia di sekitar kawasan Fox Hollow Farm. Itu yang dekat laman je tau. Bila polis buka pula pembentung air, dorang jumpa lagi guys sepihan tulang dekat dalam tu. Boleh dikatakan satu kawasan farm tu adalah satu kubur besar. Bila polis dah selesai dengan pencarian, dorang telah berjaya memadankan sekurang-kurangnya 11 set tulang manusia. 8 daripadanya telah dikenal pasti dan Roger Goodlett adalah di antaranya. 3 daripadanya masih tak dikenali sampai ke hari ini. So Abang Boy tak berapa sure kenapa si Herb ni tak ditangkap terus semasa polis ni sampai dekat tapak camping untuk dapatkan anak-anak diorang. Mungkin disebabkan waran tangkap masih belum dikeluarkan. Tetapi berita tentang apa yang berlaku di Fox Hollow Farm sampai ke telinga Herbs. Time-time tu juga dia telah melarikan diri ke Kanada. Dalam perjalanannya, dia telah berhenti untuk telefon abangnya dengan harapan dapat meminjam sedikit wang. Abang Herb merayu kepada Herbs untuk menyerahkan diri. Tetapi si Herb ni menafikan yang benda tu ada kena-mengena dengan dia tau. Bila ditanyakan kenapa si Herb ni pergi ke Kanada, dia jawab yang dia ada meeting dengan klien. Polis percaya yang Herb telah melintasi sepadan negara pada akhir Jun 1996 dan menuju ke Ontario, Kanada. Herb telah berhenti di Pinery Provincial Park berdekatan dengan Tasik Huron. Pada lebih kurang pukul 10 malam 2 Julai 1996, seorang pegawai polis telah mendekati kereta Herbert dan mendapati Herbert sedang tidur dekat dalam kereta. Bila polis tu tanya, Herb cakap yang dia adalah seorang pelancong. Dia hanya letih dan cuba untuk tidur sebentar sebelum dia menuju ke bandar Ontario. Sebelum polis tu belah, dia perasan yang dekat tempat duduk belakang kereta tu ada beberapa kotak yang mengandungi tip VHS. Pada keesokan harinya, mayat Herbert telah ditemui di dalam keretanya di tapak yang sama. Herb telah membunuh dirinya dengan menggunakan pistol 357 Magnum. Herbert telah meninggalkan 3 muka surat mengatakan sebab kenapa dia membunuh diri. Sebabnya adalah kerana perniagaannya yang merosot dan juga perkahwinannya yang hancur. Dia tak ada mention langsung pasal pembunuhan ataupun mayat-mayat yang polis jumpa dekat rumah dia. Pasal Peter rakaman tu memang hilang terus guys. Polis ada juga cuba untuk cari bukti dekat Tasik Huron tu, tetapi usaha diorang tak membuahkan hasil. So kita takkan tahu pun apa sebenarnya isi kandungan dekat dalam pita rakaman tu. Ada juga spekulasi yang mungkin Abang Herb kita ni ada rekod setiap perbuatan yang dibuat kepada mangsa. Walaupun kes ni dah dianggap selesai, polis membuat spekulasi yang Herbs ni ada kena-mengena dengan pembunuh bersiri di Highway I-70. Sebab dia, pembunuh bersiri ni stop membunuh pada tahun 1991. Lebih kurang time yang sama Herbert membeli Fox Hollow Farm. Dia dah tak sepahkan mangsa-mangsanya dekat tepi highway dah. Dia tanam terus je. Cara dia bunuh pun hampir sama dengan apa yang Tony dah alami tau. Tapi itulah, Herbert pun dah mati. Dan kes pembunuhan Highway I-70 masih belum dapat ditutup secara official. Satu misi pencarian sekali lagi telah dilakukan di Fox Hollow Farm pada 4 Disember 2004. Telah menemui lagi banyak rangka manusia guys. Forensik antropologis berjaya memadankan 25 set rangka manusia, menjadikan total mangsa adalah 30
33 orang. Kalau kita campur sekali dengan kes I-70 Strangler yang seramai 11 orang, so total semua sekali adalah 44 orang geng. Gila galak mamat si Herbert ni. Untuk Fox Hollow Farm pula, dah berapa kali bertukar-tukar owner. Masing-masing tak tahan guys. Sebab dorang claim yang dorang telah diganggu oleh makhluk halus. Pada tahun 2006, satu rakaman audio telah berjaya dirakam yang dorang claim itu adalah makhluk alam sebelah. Who keeps walking in the kitchen? Suara tu telah menyebut The Married One. Dan bila owner tu cek satu persatu senarai mangsa, semuanya lelaki single guys. Tak ada seorang pun yang berkahwin. Satu-satunya yang berkahwin yang ada kaitan dengan kes ni hanyalah Herbert Baumeister. Sampai ke hari ni, rumah tu tak berpenghuni disebabkan owner susah gila nak jual. Rumah kemain punya lawa. Jual murah pun tak ada orang nak beli kan. Ditambah pula dengan rakaman suara tadi tu. Siapalah yang gila nak beli? Abang Boy rasa tapak tu dah jadi perkampungan keluarga jin yang dah beranak pinak dah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sebelum Abang Boy ciao, Abang Boy just nak bagi tahu dekat korang yang Abang Boy dah start channel membership untuk channel ni. Tak mahal guys, RM5 je. Banyak kelebihan yang korang akan dapat bila join membership ni tau. Macam merchandise, korang akan dapat diskaun, wallpaper eksklusif daripada Bamboy TV. Dan lagi satu adalah korang akan dapat tengok tayangan awal untuk upcoming video Abang Boy. Di samping dapat membantu channel ni untuk grow. Terima kasih juga kepada mereka yang dah join dan mereka yang dah menyumbang dengan super thanks. Apa-apa pun Abang Boy nak korang tahu satu je. Tak kisahlah korang dah join ke, tak join ke. Yang penting, Abang Boy nak korang tahu korang sangat-sangat dihargai. Abang Boy doakan yang korang semua diluaskan pintu rezeki dan dimudahkan segala urusan korang. So, akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.